Bayangkan membuka sebuah kitab suci dan menemukan bab-bab yang dimulai dengan huruf-huruf tunggal yang terputus. Huruf-huruf yang tidak membentuk perkataan, tetapi berdiri sendiri. Alif, lam, inilah huruf-huruf misteri yang terputus pada permulaan 29 surah Al-Quran. Selama lebih dari 1000 tahun, maknanya telah membingungkan para ulama dan ahli mistik. Adakah ia singkatan, kod ilahi, atau sekadar panggilan untuk perhatian? Tujuan sebenarnya masih belum terungkai, mengajak pembaca untuk menjalin hubungan yang lebih mendalam dengan teks. Huruf-huruf ini mencabar pemahaman kita tentang bahasa, membayangkan bahwa makna boleh wujud di luar perkataan, dalam bunyi dan simbol murni. Ia muncul pada permulaan surah-surah asas, seolah-olah kunci yang membuka kebijaksanaan yang lebih mendalam. Anggaplah ia sebagai kata laluan syurga, jeda sebelum wahyu. Malah para sahabat Nabi tertanya-tanya tentang maknanya, sering menyimpulkan, Allah lebih mengetahui. Ini bukan kekalahan, ia adalah kerendahan hati, peringatan bahwa beberapa misteri dimaksudkan untuk direnungkan, bukan diselesaikan. Mengajar kita bahwa iman dan misteri boleh wujud bersama. Dalam dunia yang taksub dengan jawapan, ia mengingatkan kita bahwa beberapa perjalanan bermula dengan soalan yang mungkin tidak akan pernah kita jawab sepenuhnya. Ia menghubungkan kita dengan zaman awal iman, bergema sepanjang abad sebagai jemputan terbuka untuk keajaiban. Huruf-huruf ini bukan rawak, ia disengajakan ditenun ke dalam struktur Al-Quran. Misterinya yang berterusan adalah bukti kekuatan misteri suci. Transkrip kod surat misteri Quran.mp4. Selamat datang kepada penjelas. Awak tahu tak, jika beberapa bahagian paling misteri dalam teks purba bukan hanya perkataan, bagaimana jika ia sebenarnya kod tersembunyi yang hanya menunggu seseorang untuk menyelesaikannya? Lihat, selama berabad-abad sekarang, terdapat misteri ini. Pada awal 29 surah khusus Al-Quran, Anda boleh membaca surat-surat terputus pelik ini, dan ia telah membingungkan para ulama dan juga hampir semua orang yang membacanya untuk masa yang sangat lama. Kini, mereka mempunyai nama untuk reti. Dalam bahasa Arab, mereka dipanggil mukat, yang bermaksud huruf yang terputus. Anda menyebutnya apabila Anda membaca. Tetapi inilah perkaranya. Selama lebih daripada 1000 tahun, makna sebenar mereka telah menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam semua keilmuan Islam. Jadi hari ini, kita akan menyelami yang sangat menarik dan cukup kompleks yang menyatakan huruf ini tidak kelihatan sama sekali. Sebaliknya, ia mencadangkan mereka membentuk kod struktur dan struktur yang rumit ini. Kita akan mulakan dengan teka-teki itu sendiri. Lihat corak, nombor utama yang muncul, bagaimana semuanya boleh dimuatkan ke dalam sistem besar, dan akhirnya bertanya, apakah maksud keseluruhannya? Baiklah, jadi mari kita mulakan dengan teka-teki itu sendiri. Sekarang, terdapat banyak tafsiran tradisional di luar sana, bukan? Ada yang mengatakan bahwa ia adalah singkatan, yang lain bahwa ia hanya bunyi yang bertujuan untuk menarik perhatian Anda. Tetapi teori yang kita gali hari ini, ia mengambil jalan yang sama sekali berbeza. Ya, teori ini mencadangkan huruf ini lebih daripada sekadar simbolik. Ia mencadangkan kunci sebenar mereka kepada sistem matematik yang disengajakan, yang dijalinkan tepat kepada struktur teks. Okey, jadi bagaimana akan mula menguji idea seperti ini? Nah, orang yang menyokong teori ini, mereka menunjukkan sesuatu yang mereka panggil pola, yaitu perkataan Indonesia untuk corak. Dan corak ini, kata mereka, mula muncul apabila Anda melihat nombor bab di mana huruf ini muncul. Mari kita lihat contoh pertama yang mereka kemukakan. Mereka memanggilnya pola 2.7, dan ini semua tentang nombor bab 3 surah atau bab yang sangat spesifik yang kebetulan bermula dengan set huruf misteri yang sama persis. Okey, jadi begini caranya. Anda ambil bab nombor 2, 3, dan 7. Mula-mula, Anda darabkannya bersama-sama. 2, 7. Itu memberi Anda pokok 2. Tetapi, sekarang inilah bahagian yang sangat penting. Teori ini mempunyai peraturan khusus untuk mengurangkan bilangan. Dalam kes ini, digit 42 entah bagaimana digunakan untuk mencipta nombor baharu. 16 yang kemudiannya berkurangan kepada 7. Jack, seluruh dakwaan bergantung pada idea bahawa kaedah pengurangan sangat khusus ini adalah kunci untuk membuka kunci sistem dan nombor 7 itu yang sepatutnya menjadi asas kepada keseluruhan kod ini. Hanya ingat nombor itu, kerana kami pasti akan kembali kepadanya. Sudah tentu, satu corak tidak membuat sistem, bukan? Itu mungkin hanya kebetulan. Jadi, mari kita lihat satu lagi yang mereka tunjuk dipanggil Paula 1129, yang ini menggunakan kumpulan bab yang sama sekali berbeza.
Jadi, kali ini kita bab 7, 13, dan 19. Anda darabkannya bersama-sama dan Anda mendapat nombor teks terkenal 1729. Sekarang untuk corak ini, teorinya menggunakan peraturan pengurangan yang berbeza. Ia adalah jumlah digit yang mudah. Jadi Anda hanya menambahnya. 1 plus 7 plus 2 plus 9 itu 19. Kemudian 1 plus 9 ialah 10. Dan akhirnya, 1 plus 0 memberi Anda C. Jadi, bagi orang yang percaya kepada teori ini adalah masalah besar. Idea bahawa set bab yang sama sekali berbeza mengikut peraturan yang berbeza, tetapi masih konsisten menunjukkan satu lagi nombor utama ini. Dalam kes ini, nombor 1, mereka mengatakan itu bukti reka bentuk yang disengajakan. Jadi, semasa Anda mula memahami corak yang berbeza ini, Anda melihat kumpulan kecil nombor ini muncul berulang kali. Anda boleh memanggil mereka suspek utama di sebalik kod tersebut. Teori ini mendakwa bahawa keseluruhan sistem dibina di sekitar nombor utama ini. Dan mengikut teori, ini bukan hanya nombor rawak. Tidak, ia seperti perbendaharaan kata kod. Angka 7 sepatutnya mewakili kesempurnaan. 15 ialah bilangan gabungan huruf unik yang Anda temui dalam semua bab istimewa ini. 9 bermaksud pengulangan dan 1 untuk perpaduan. Kemudian teori itu menunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Kunci berpotensi yang kononnya tersembunyi di depan mata sepanjang masa ini dalam bab yang sama sekali berbeza. Kita bercakap tentang Sora 3. Okey, semak ini. Ideanya ialah Anda mengambil bab nombor 3 dan Anda meletakkan ayat nombor 3 betul-betul di sebelahnya. Mereka memanggil ini penggabungan. Jadi Anda mendapat nombor 733. Dan apa yang berlaku apabila Anda membuat jumlah digit pada nombor itu? 7 plus 3 plus 3 ital 13. Itulah salah satu nombor teras sistem yang baru sahaja kita bincangkan. Lihatlah, corak individu ini pastinya menarik. Tetapi dakwaan terbesar teori ini, mereka semua terkunci bersama seperti kepingan sistem teka-teki ke dalam satu kesatuan gergasi. Jadi, mari kita zoom keluar sekarang dan lihat gambaran yang lebih besar merentas ke semua 29 bab yang mempunyai huruf misteri ini. Oleh itu, apabila orang di sebalik ini menganalisis keseluruhan set 29 bab, mereka dapati nombor berskala besar ini yang juga kelihatan ditunjukkan kepada digit utama tersebut. Sebagai contoh, jika Anda menjumlahkan ke semua 29 nombor bab, Anda mendapat 8.22 yang berkurangan kepada 3. Kemudian, ada sesuatu yang dipanggil jumlah abject sum. Itu daripada sistem lama di mana setiap huruf mempunyai nilai nombor. Jumlah yang besar itu, 3,223, berkurangan kepada 8. Hujahnya, bagaimana semua jumlah besar ini juga boleh berkurangan dengan kemas. Mereka berkata, ia lebih membuktikan sistem yang padu. Dan ia bukan hanya tentang nombor. Teori ini juga menunjukkan corak struktur yang sangat mendalam ini. Dapatkan ini. Surah 29, yang merupakan salah satu daripada surah istimewa ini, terletak di bahagian tengah struktur yang tepat daripada 5-7 surah pertama Al-Quran. Peletakan sempurna semacam itu. Baiklah, mereka membentangkannya sebagai satu lagi lapisan kod ini. Dan itu bukan sekadar kebetulan sekali sahaja. Keseluruhan corak pemusatan struktur ini berada di tengah-tengah yang tepat. Ia berlaku berulang kali bagi bab khas lain dalam julat yang berbeza. Ia hampir seperti tanda tangan yang mengukuhkan idea reka bentuk seni bina yang disengajakan ini. Jadi, ini membawa kita kepada yang besar, yang terakhir, dan mungkin yang paling penting daripada semua. Katakan sebentar bahawa keseluruhan sistem nombor dan struktur yang rumit ini adalah nyata. Jadi, apa tujuannya? Adakah fungsinya? Fungsinya. Nah, teori itu mencadangkan ia bukan hanya satu perkara. Ia seolah-olah mereka mempunyai banyak kerja bertindih. Pertama, mereka bertindak sebagai sistem berangka, sistem untuk mengikat semua bab bersama-sama. Kedua, ia seperti papan tanda struktur yang menonjolkan kedudukan dan tema penting. Dan akhirnya, mereka bertindak sebagai tanda misteri ilahi yang mendalam ini. Sejenis cabaran berkata, lihat, teks ini dibina daripada huruf mudah seperti Anda, tetapi ia mempunyai kerumitan yang di luar kemampuan manusia. Jadi, di manakah meninggalkan kita? Apa yang kita buat dengan semua ini? Adakah ia benar-benar bukti beberapa jenis pelan tindakan ilahi yang tersembunyi di hadapan mata selama ini? Atau adakah ia hanya bukti kuat kepada minda manusia kita sendiri yang luar biasa dan keupayaan kita untuk mencari corak yang bermakna walaupun hanya ada peluang? Akhirnya, sama ada kod yang diilhamkan oleh Tuhan atau kebetulan yang menarik, ia adalah lensa yang sangat luar biasa untuk melihat teks kuno. Dan ia benar-benar membuatkan Anda berfikir tentang garis yang sangat nipis dan mendalam
antara corak dan tujuan itu. Di manakah meninggalkan kita? Apa yang kita buat dengan semua ini? Adakah ia benar-benar bukti beberapa jenis pelan tindakan ilahi yang tersembunyi di hadapan mata selama ini? Atau adakah ia hanya bukti kuat kepada minda manusia kita sendiri yang luar biasa dan keupayaan kita untuk mencari cara yang bermakna walaupun hanya ada peluang? Akhirnya, sama ada kod yang diilhamkan oleh Tuhan atau kebetulan yang menarik, ia adalah lensa yang sangat luar biasa untuk melihat teks kuno. Dan ia benar-benar membuatkan Anda berfikir tentang garis yang sangat nipis dan mendalam antara corak dan tujuan. Di mana ia meninggalkan kita? Apa yang kita buat dengan semua ini? Adakah ia benar-benar bukti beberapa jenis pelan tindakan ilahi yang tersembunyi di hadapan mata selama ini? Atau adakah ia hanya bukti kuat kepada minda manusia kita sendiri yang luar biasa dan upayaan kita untuk mencari corak yang bermakna walaupun hanya ada peluang? Akhirnya, sama ada kod yang diilhamkan oleh Tuhan atau kebetulan yang menarik, ia adalah lensa yang sangat luar biasa untuk melihat teks kuno. Dan ia benar-benar membuatkan Anda berfikir tentang garis yang sangat nipis dan mendalam antara corak dan tujuan. Transkrip membuka kod Ancient the Quran as Mukataat and Hidden Numerical Patterns.m Fotra. Selamat datang ke penyelaman yang dalam. Hari ini kita terjun ke dalam sesuatu yang sangat menarik. Corak tersembunyi, mungkin juga misteri purba. Kami sedang menyelami mukat Al-Quran. Anda tahu surat terputus itu, betul tak? Yang Anda lihat pada permulaan bab atau sudas tertentu. Tepat sekali, seperti Alfred atau Jansen. Mereka muncul pada permulaan 29 sudas tertentu. Dan secara jujur, mereka telah membingungkan orang selama berabad-abad. Ulama telah membahaskan dengan baik segala-galanya. Makna simbolik, kod berangka, mungkin juga seperti petunjuk struktur dalam teks. Ia adalah bidang yang besar. Dan untuk penggalian mendalam ini, kami memberi tumpuan kepada satu kajian tertentu. Ia dipanggil corak berangka mukat dalam Al-Quran. Dan kajian ini, ia benar-benar sifar pada pautan yang berpotensi melibatkan hanya beberapa nombor utama 237 dan 29. Dan bagaimana ia bersambung dengan huruf misteri ini. Oke, jadi itulah misi kita hari ini. Boleh matematik mudah, kita bercakap penambahan asas dan pendaraban sebenarnya membuka kunci sesuatu di sini. Bolehkah nombor ini menunjukkan kita kepada beberapa perkara? Kami sedang mencari detik-detik aha itu, fakta mengejutkan yang memberi Anda jalan pintas untuk memahami topik yang sangat kompleks ini. Jadi, oke, bagaimana kajian ini menangani teka-teki lama seperti itu? Adakah kaedah mereka untuk menyambung nombor ini? Itu soalan yang sangat bagus. Metodologinya baik, ia adalah kunci. Mereka sangat sistematik mengenainya. Pertama, mereka melihat kira-kira mudah. Berapa bilangan huruf dalam setiap set tikar, permulaan yang cukup asas. Kemudian, mereka mencari nombor pseudo. Sama ada nombor yang sepadan dengan nombor utama kami secara langsung, atau nombor yang muncul apabila mereka melakukan matematik dengannya, seperti menambah atau mendarabkannya. Tepat sekali, seperti 2 plus 3 plus cucu atau 2 cucu. Dan mereka juga menganggap sisi simbolik. Anda tahu maksud nombor-nombor ini dalam tradisi Islam seperti 77 langit atau 29, kerana itulah jumlah nombor yang bermula dengan huruf ini. Masuk akal, dan data itu semua terus dari Al-Quran sendiri. Betul-betul, tertumpu sepenuhnya kepada 29 surah khusus yang mempunyai mukat. Oke, mari kita menyelam kemudian. Penemuan pertama ini melibatkan 2, 3, dan 7. Tetapi, sebelum kita masuk ke dalam menambah atau mendarab, hanya nombor itu sendiri. Apa yang menonjol serta-merta? Apa yang agak menarik ialah sejauh mana sambungan langsung untuk 2 dan 3. Ambil nombor 2. Ia berbaris sempurna dengan mukat yang mempunyai 2 huruf tepat. Macam Yasin. Itu 336. Tunggu dengan tepat. Yasin dalam surah 36 atau Taha dalam surah 20. Kedua-duanya mempunyai 2 huruf dan 3. Idea yang sama. Yap, idea yang sama. Nombor 3 sepadan dengan set 3 huruf. Alif Lam Mim ialah contoh klasik yang itu muncul kali. Sudah surah 29 as well, or you have in kaf in short hitu, that's all 3 letters. So 2 and 3 seem to be about letter counts. It's okay. But what about 7? You said the mathematics is 5 exactly, so 7 isu. Hits different nomukata 7 letters. So the study suggests 2 possibilities here. It might be a direct pointer to surah numbers, 7 surah 7, that's all it starts with Alif Lam Mim, right 4 letters, that's the 1 4 letters, not 7. So it's not letter count, or the other possibility is that 7 is more symbolic, like these when heaven side you mentioned. Exactly. That kind of profound symbolic meaning. So with 7,
It's less about counting letters and maybe more about referencing a specific place or a concept. It kind of sets the stage for something more complex, right? And this is where it starts to get really interesting mathematically speaking. The study then multiplies those first three numbers, 2, 3, and 7. What happens then? Okay, yeah, this is a really cool part. You multiply 2, 7, okay? 2, 7 is 42. Exactly, 42. And get this, that number points directly to Surah 4 Ashura. Wow. Okay, that's pretty direct. It is. And it gets better. If you look at Surah 42 itself, it actually contains two separate mukata. It does. Which ones? It has Hamim, which is 2 letters, okay, matching the 2 in the multiplication. And it also has, which is 3 letters, matching the 3. That's really quite something. The multiplication result points to the surah, and the surah itself contains letters matching the numbers multiplied precisely. It ties together very neatly. And the number 7, well, it contributes to the product 42, and it still holds that symbolic meaning or the possible link to Surah 7. That is a compelling connection. Okay, so multiplication reveals one pattern. What about just adding them? Do 2, 3, and 7 tell us anything when you just sum them up? Yeah, they looked at that too. And yes, it seems they do. If you add 2 plus 3 plus 7, let's see. 2 plus 3 is 5 plus 7 is 12. 1. And again, quite fascinating. This points directly to Surah 12 suits false Yosef, the story of Joseph. That's the one every unique surah telling one complete story. And it starts with Dem Kota Alif Lam Ra. Alif Lam Ra, how many letters? 3 letters are. So that connects back to the number 3 in the Sum. Exactly, it aligns perfectly the 3 from our set of 2, 3, and 7, and the 2 and 7. In that sum, do they have a role? Well, contribute to the total 12. Obviously, and they might still carry those other potential links we talked about to perhaps hinting at 2 letter. Muketl swear like Yasin and 7, keeping its connection to Surah 7 or its symbolism. Okay, so we have multiplication leading to Surah 42, addition leading to Surah 12. Now the study brings in that fourth number 29. What happens when 29 enters the picture? Especially with 7, right? Number 29. This adds another layer. They looked at the sum of 7 plus 29. Okay, 7 plus 29, that's 36 too. And what does that lead us? Surah 36. Yes, Sin, we mentioned that one earlier. Exactly. Surah 36 Yasenandas, we know it starts with the Mukata, which has 2 letters right back to a number 2. Again, another link in the chain. And the number 29 itself, its significance. Well, the most obvious significance is pretty fundamental. There are exactly 29 surahs in the Quran that start with Makara, right? That's so 29 could represent that Tutantoit, could also be a direct reference like 7 was potentially a reference to Surah 729, could point to Surah 29. Surah 29 is Al-Ankabuti. Spider, does it have Mukat? It does. It starts with Alif Lam, 3 letters linking back to the number 3. Correct. So 29 is significant both as a count and potentially as a surah reference connecting to a 3-letter set. Now, there is one slightly ambiguous point the study raises around this area. Oh, what's that? It mentions this calculation 729 equals 27 by 27. Okay, 729, that's 27 squared. Does that connect somewhere? Maybe Surah 27. That's the intuitive leap, right? Surah 27 is Anom the ant, and it starts with Tusan. Tusan, 2 letters, so maybe a link to 2 possibly. But here's the interesting part. The study explicitly says that relating the 729 directly with the sum 36 from 7 plus 29 via an equation like 36 729 is incorrect in that context. So they mentioned the 72927 connection, but then sort of walleted off from the 7 plus 29 equals 36 pattern. It seems that way. They note the 27 by 27 calculation, which might suggest Surah 27, but they against forcing it into the same mathematical sequence as the 7 plus 29 sum leading to Surah 36. So it's like an interesting side note maybe, but not part of the main thread. They're tracing with addition and multiplication of 2, 3, 7 and 29. That seems to be the implication. It highlights that, not every numerical observation might fit the same pattern, or perhaps its connection needs a further investigation. It's a point that requires clarification. Okay, that's good to know. So, let's try and synthesize this, pulling all these threads together: 2, 3, 7, 29, addition, multiplication. What's the overall picture? What are the main takeaways? Well, stepping back, the big picture suggests these numbers aren't random. There seem to be consistent patterns.
First, the numbers 2 and 3 really do seem to directly match the number of letters in Mukat found in the key surahs identified. That's quite consistent. Okay, direct correlation for 2 and 3, right? Then you have 7 and 29. These seem to act a bit differently. They don't always match letter counts. Instead, they often seem to point directly to surah numbers. Surah Sudu, potentially Surah 29, or they carry major symbolic weight like the 7 heavens, or the total count of 29 Mukat Suras. Jadi, 2 dan 3 adalah kiraan 7 dan 29 lebih merujuk atau simbolik. Secara umum, ya, itu nampaknya corak yang diperhatikan di sini. Dan operasi matematik berfungsi dengan baik. Pendaraban 27 = 2 membawa tepat pada Sudah 2, dan penambahan 2/3 plus 7 = 12 membawa kepada Sudah 12 dan 7 plus diletak 36 menuju ke surah 36. Jadi surah utama yang muncul ialah Isef 36 Yasin dan 42 Asyura. Itu adalah yang utama yang dikenal pasti secara langsung melalui pengiraan khusus ini. Dengan pautan yang berpotensi itu juga kepada surah 7 Alaf surah 29 Al-Ankabut dan mungkin juga surah 27 Amel melalui kesamaran 729 itu. Secara keseluruhan, idenya ialah corak ini mungkin mencerminkan sejenis struktur matematik atau simbolik tertanam unik dalam Al-Quran. Lapisan reka bentuk tersembunyi mungkin. Ia benar-benar menarik. Bagaimana nombor mudah boleh menganyam web yang begitu rumit. Oleh itu, memandangkan penemuan ini, kemanakah penyelidikan mencadangkan kita pergi seterusnya? Apakah soalan terbuka? Kajian itu sendiri sebenarnya menawarkan beberapa petunjuk yang baik untuk Anda mengetahui penerokaan masa depan. Satu bidang besar adalah melihat nilai berangka huruf Arab individu. Ini kadang-kadang dipanggil gumatria atau angka abjad. Di mana seperti alf adalah 1, bayer adalah 2 dan lain-lain. Atau mungkin alf adalah 1, lam adalah 30. Tepat sekali. Meneroka jika nilai tersebut apabila digunakan pada mukata semula merasakan hubungan yang lebih mendalam. Itu boleh menjadi satu lapisan lain. Masuk akal. Apalagi, mereka juga mencadangkan untuk menganalisis aspek berangka lain dari sudas yang berkaitan ini, seperti mengira ayat atau mungkin juga perkataan. Lihat jika korelasi lain muncul. Dan sudah tentu, terdapat 29, 27 dan 27 mata yang memerlukan penjelasan. Bagaimanakah sebenarnya ia berkaitan jika sama sekali dengan corak lain? Itu benang terbuka, betul tak? Kuku itu. Dan akhirnya, langkah yang sangat penting ialah merujuk silang semua penemuan berangka ini dengan keilmuan Islam tradisional. Apakah yang dikatakan pengulas klasik seperti Ibn Kathir atau Al-Babari tentang mukat? Bagaimanakah idea berangka ini sejajar atau berbeza dengan tafsiran teologi berabad-abad? Menggabungkan dunia tersebut akan memberikan konteks yang lebih kaya. Betul-betul, konteks adalah kunci. Wah, menyelam dalam ini benar-benar menunjukkan bagaimana nombor, walaupun yang mudah, 2377729, boleh dijalin menjadi teks purba dengan cara yang sangat tepat dan menarik ini. Ia membayangkan lapisan makna, lapisan reka bentuk. Kita boleh terlepas dengan mudah. Ia benar-benar berlaku. Ia menunjukkan bagaimana analisis tertumpu. Hanya melihat dengan teliti pada corak, boleh mula mengubah apa yang mungkin kelihatan rawak huruf terputus ini kepada sesuatu yang kelihatan berpotensi seperti sebahagian daripada reka bentuk koheren yang lebih besar. Mungkin juga yang disengajakan. Jadi, pemikiran terakhir untuk Anda, dengar kami, jika corak berangka yang rumit ini mungkin wujud di sini dalam teks suci purba, ia benar-benar membuatkan Anda tertanya-tanya, bukan? Adakah struktur tersembunyi lain? Adakah corak asas lain yang mungkin menunggu untuk ditemui dalam bidang pengetahuan lain yang Anda terokai? Dalam sains, dalam seni, dalam sejarah. Bagaimana memahami jenis reka bentuk tersembunyi ini mengubah cara Anda berfikir tentang makna dan baik, mungkin juga tujuan. Sesuatu untuk direnungkan. Misteri kod huruf tersembunyi Al-Quran, pengenalan Al-Quran, sebuah teks suci bagi umat Islam, mengandungi teka-teki yang menarik. 25 daripada 113 surahnya bermula dengan huruf terputus. Misteri yang dipanggil mukatta'at, Alif Lam Mim, Yasin. Selama lebih 1400 tahun, surat-surat ini telah membingungkan para ulama. Adakah ia simbol, singkatan, atau sesuatu yang lebih mendalam? Buku kecil ini meneroka teori bahawa huruf ini adalah sebahagian daripada kod berangka dan struktur tersembunyi yang ditenun ke dalam Al-Quran, mendedahkan corak yang mencadangkan reka bentuk yang disengajakan. Apakah mukatta'at itu?
Mukataat adalah set 1 hingga 5 huruf Arab yang muncul pada permulaan 29 surah tertentu. Contohnya termasuk Alif Lam Mim, surah 2, 3 Tibia, Yasin, Hamim, Hamim. Tafsiran tradisional mencadangkan ia mungkin simbolik, bertujuan untuk menarik perhatian atau singkatan. Walau bagaimanapun, teori moden mencadangkan mereka membentuk sistem matematik dengan nombor seperti 2, 3, 13, 13, 19, dan 29 bertindak sebagai perbendaharaan kata kod. Memecah kod. Corak utama. Penyelidik telah mengenal pasti corak berangka dengan menganalisis nombor bab, kiraan huruf, dan operasi matematik. Berikut adalah penemuan utama. Pola 2 atas 3 dan 7, bab 2, 3, dan 7 pendaraban. Darabkan nombor bab 2, kam 3 dan 7, bab 2. Ini menunjukkan kepada surah bab 2 yang mempunyai 2 mukataat. Hamim, 2 huruf, dan Ain Sin Kaf 3 huruf, menghubungkan kembali ke 2 dan 3. Pengurangan, kurangkan bab 2, 4 plus 2, 6, atau kaedah lain yang menghasilkan 7. Angka 7 melambangkan kesempurnaan dan boleh merujuk kepada Sujo, Al-Araf. Penambahan, tambah 2 plus 3 plus 7 adalah 12, menunjuk ke surah 12 Yusuf yang bermula dengan alif lam huruf. Pola 7 dan 19, darab. Jumlah dia 11, kamu 17 kurangkan. 1 plus 12. Kemudian 1 plus 5, 10. Kemudian 1 plus 0, 1. Nombor 1 mewakili perpaduan. Mencadangkan reka bentuk yang disengajakan merentas bab yang berbeza. Pola 7 dan 29. Memautkan ke surah 36. Tambah 2 plus 29 artikon 6. Yang menunjuk kepada surah 3 Yasin. Bermula dengan Yasin, 2 huruf. Nombor 29 adalah penting kerana ia sepadan dengan jumlah bilangan surah mukataat dan boleh merujuk kepada surah 20 menyebut dengan alif lam mim, 3 huruf. Kiraan huruf nombor 2 memadankan mukataat dengan 2 huruf Yasin dalam surah 36, Taha dalam surah 20. Nombor 3 memadankan mukataat dengan 3 huruf alif lam mim dalam surah 2, 3, Tibia. Nombor 7 boleh menunjuk ke surah 7 atau melambangkan 7 langit. Kerana tidak ada mukataat yang mempunyai 7 huruf. Petunjuk tersembunyi dalam surah 73, gabungkan surah 73 ayat 3, 73 dan 3 bentuk 7 3 3 3. Jumlah digit 7 plus 3, 3 11, nombor kunci yang mewakili 13 gabungan mukataat unik dalam Al-Quran. Corak struktur bilang, bab, jumlahkan bilangan 29 surah mukataat nomor 2, dikurangkan kepada 3, lap 2 plus 2 ke 12, 1 plus 2 ke 3. Abjad sum, nilai berangka huruf mukataat berjumlah 323, dikurangkan kepada 8, 32, 36. Kepusatan, surah 29 adalah tengah tepat bagi 57 surah pertama dan surah mukataat lain menunjukkan penempatan tengah yang serupa, mencadangkan struktur yang bertujuan. Tujuan kod teori ini mencadangkan mukataat mempunyai pelbagai peranan. Perpaduan berangka, corak menghubungkan 29 surah melalui nombor dan matematik yang konsisten. Penanda struktur, mereka menyerlahkan kedudukan penting seperti pusat surah 29. Misteri ilahi, kerumitan, dibina daripada huruf mudah, mencabar pemahaman manusia, membayangkan reka bentuk ketuhanan. Apa maksudnya? Adakah ini bukti rangka tindakan ketuhanan yang tersembunyi di dalam Al-Quran? Atau adakah ia bukti kepintaran manusia dalam mencari corak? Sama ada cara, mukataat menawarkan lensa yang mendalam untuk meneroka teks kuno, menimbulkan persoalan tentang makna dan tujuan. Memandang ke hadapan penyelidikan masa depan boleh menganalisis nilai berangka huruf Arab, sistem abjad, alif, lam, putih kapu. Hitung ayat atau perkataan dalam surah mukataat untuk lebih banyak corak. Jelaskan sambungan yang tidak jelas, seperti pautan 729, 27-27 ke surah 27. Bandingkan penemuan dengan keilmuan Islam tradisional untuk memperkayakan konteks. Fikiran akhir mukataat dan corak mereka mendedahkan lapisan tersembunyi dalam Al-Quran, di mana nombor mudah menenun web yang rumit. Penemuan ini mengajak kita untuk merenung, adakah rahsia lain yang terdapat dalam teks, seni, atau sains kuno? Bagaimana corak membentuk pemahaman kita tentang makna dan tujuan? Nota format, buku kecil ini ringkas dengan bahagian pendek dan titik peluru untuk kebolehbacaan sesuai untuk khalayak umum. Panjang, dipekatkan untuk menumpukan pada corak dan idea utama, mengelakkan butiran terlalu teknikal. Tiada carta. Transkrip tidak mempunyai set data berangka tertentu. Kiraan tepat untuk semua 29 surah, jadi tiada carta disertakan. Rujuk XAI. Untuk maklumat tentang produk XAI, lawat
Jika Anda maksudkan sesuatu yang lain dengan buku, format, bahasa atau platform tertentu, sila jelaskan dan saya boleh menyesuaikan output dengan lebih lanjut. Misteri kod huruf tersembunyi Al-Quran. Bab 1. Pengenalan kepada muka taat Al-Quran. Sebuah teks suci bagi umat Islam, mengandungi teka-teki yang menarik. 209 daripada 116 surahnya. Surah bermula dengan set huruf misteri yang dikenali sebagai muka taat bahasa Arab untuk huruf terputus. Contohnya termasuk Alif Lam Mim, surah 2, 3, 29, Yasin, surah ke-6, dan Hamim, surah 42. Selama lebih dari 1,400 tahun, surat-surat ini telah menarik minat para ulama, mukmin, dan pembaca. Adakah ia hanya simbol, singkatan, atau sebahagian daripada kod yang lebih mendalam? Bab ini memperkenalkan muka taat, meneroka tafsiran sejarah mereka, dan mengemukakan teori moden yang mencadangkan mereka membentuk sistem berangka dan struktur yang ditenun ke dalam fabrik Al-Quran. Subbab 1. Apa itu muka taat? Muka taat adalah set unik 1 hingga 5 huruf Arab yang muncul pada permulaan 29 surah tertentu. Tidak seperti perkataan biasa, mereka tidak membentuk makna yang koheren dalam bahasa Arab standar. Contohnya, Alif Lam Mim di huruf muncul dalam surah 2, 3 Al-Imran dan 29 Al-Ankabut. Yasin, 2 huruf membuka surah 36. Yasin. Hamim dan Ain Sin Qaf, 3 huruf, kedua-duanya terdapat dalam surah 42 Asy-Syura. Surat-surat ini dibacakan sebagai sebahagian daripada Al-Quran, tetapi tidak mempunyai tujuan yang jelas, menjadikannya salah satu misteri terbesar teks itu. Ia muncul dalam 14 kombinasi berbeza merentas 26 surah. Dengan beberapa huruf, catat Alif, Lam, Mim, berulang dengan kerap, manakala yang lain, Qaf, Sad, adalah kurang biasa. Penempatan mereka pada permulaan surah menunjukkan bahawa mereka mempunyai kepentingan yang istimewa. Tetapi peranan sebenar mereka masih diperdebatkan. Segmen 1.1.1, ciri-ciri muka taat. Muka taat mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Panjang. Berbeza, ia terdiri dari 1 huruf Sad dalam surah 38 hingga 5 huruf Ain Sad dalam surah 19. Penempatan khusus, mereka sentiasa muncul sejurus selepas bismillah pembukaan, kecuali dalam surah 1 yang tidak mempunyai muka taat. Gabungan unik, terdapat 14 set unik, seperti Alif Lam Mim, Taha, dan Kaf, dengan beberapa dikongsi merentas berbilang surah, kek Alif Lam Mim dalam 6 surah. Sebutan, ia dibaca sebagai huruf individu. Hith, Alif Lam Mim disebut Alif, Mim, bukan sebagai perkataan. Ciri-ciri ini menjadikan muka taat menonjol, mendorong spekulasi berabad-abad tentang tujuan mereka. Segmen 1.1.2, konteks dalam Al-Quran. Muka taat adalah eksklusif untuk Al-Quran dan muncul dalam surah yang diturunkan di Mekah dan Madinah, 2 tempoh utama pengutusan Nabi Muhammad. Mereka tidak ditemui dalam teks Arab lain dari era yang sama, menambah keunikan mereka. Penempatan mereka pada permulaan surah menunjukkan bahawa mereka boleh berfungsi sebagai pengenalan, penanda, atau cabaran kepada pembaca. 29 surah dengan muka taat merangkumi pelbagai tema, daripada teologi, Al-Baqarah, kepada naratif, tetapi tiada corak yang jelas menjelaskan mengapa hanya surah ini yang mempunyai huruf. Subbab 1.2, pandangan tradisional. Selama berabad-abad, ulama Islam telah mencadangkan pelbagai tafsiran tentang muka taat. Pandangan tradisional ini menyediakan asas untuk memahami huruf sebelum meneroka teori berangka moden. Segmen 1.2, tafsiran simbolik. Ramai ulama awal seperti Ibn Abbas, sahabat Nabi, mencadangkan muka taat mempunyai makna simbolik. Contohnya, huruf-huruf itu mungkin mewakili sifat-sifat ketuhanan. Set Alif untuk keesaan Allah, Mim untuk rahmat. Mereka boleh melambangkan langit 7 atau konsep kerohanian lain. Kerana angka 7 dikaitkan dengan Alif Lam Mim Sad dalam surah 7 adalah penting dalam kosmologi Islam. Ada yang melihatnya sebagai alat gaya untuk menekankan sifat keajaiban Al-Quran, mencabar manusia untuk menghasilkan teks yang serupa. Segmen 1.2, singkatan atau nama pandangan lain berpendapat bahawa muka taat adalah singkatan atau nama. Mereka mungkin bermaksud frasa seperti Alif Lam Mim, mewakili Ana Allah Alam, akulah Allah yang maha mengetahui. Sesetengah ulama mencadangkan ia adalah nama surah, seperti yang dilihat dengan Yasin, surah 36, atau Taha, surah 20. Yang lain mencadangkan ia adalah kod yang hanya diketahui oleh Nabi atau kari awal, digunakan untuk mengatur atau menghafal teks. Segmen 1.2 PT. Bunyi untuk perhatian tafsiran yang lebih mudah, ialah muka taat bertujuan untuk menarik perhatian.
Sifat luar biasa mereka, huruf terputus dan bukannya berperkataan bermakna, menarik pendengar kepada bacaan, menandakan permulaan bab yang penting. Pandangan ini sejajar dengan tradisi lisan Al-Quran, di mana irama dan bunyi memainkan peranan penting. Segmen 1.2.4, Cabaran Ilahi. Al-Quran menggambarkan dirinya sebagai tidak dapat ditiru, tahadi, mencabar manusia untuk menghasilkan teks yang serupa. Quran 2:2-3. Setengah ulama, seperti Al-Tabari, berpendapat muka taat adalah sebahagian daripada cabaran ini, menunjukkan kerumitan linguistik dan struktur Al-Quran yang unik di luar kemampuan manusia. Subbab Satputih, model teori. Kod berangka satu teori moden yang diterokai dalam buku kecil ini mengambil pendekatan radikal. Muka taat tidak rawak, tetapi membentuk kod berangka dan struktur yang disengajakan. Teori ini mencadangkan huruf adalah kunci kepada sistem matematik yang tertanam dalam Al-Quran. Didedahkan melalui corak yang melibatkan nombor bab, kiraan huruf, dan operasi seperti penambahan dan pendaraban. Segmen 1.3.1, Asas Teori. Teori ini mencadangkan bahawa nombor seperti 2, 3, 17, 13, dan 29 adalah perbendaharaan kata kod. Nombor ini muncul dalam nombor bab, Seth, Suras 2, 3, dan 29, mempunyai muka taat. Kiraan huruf, Yasin, 2 huruf, Alif Lam Mim, 3 huruf. Operasi matematik. Menambah atau mendarab nombor bab menghasilkan keputusan yang menunjuk kepada surah muka taat lain. Seth 2x3x2 menunjuk ke surah bab 2. Makna simbolik. 7 untuk kesempurnaan. 13 untuk gabungan muka taat yang unik. 19 untuk pengulangan. 1 untuk perpaduan. Segmen 1.2, Kaedah Analisis. Pengkaji menganalisis muka taat dengan membilang huruf dalam setiap set, Hamim bila 2 huruf. Meneliti nombor bab dari 29 surah. Menjalankan operasi seperti tambah 2.17, pendaraban 2.37 atau jumlah digit, sek 7/3 plus 3/3 ia 12. Meneroka corak struktur seperti pusat surah 29 antara 57 surah pertama. Segmen 1.3.3, Contoh awal. Satu contoh menetapkan peringkat. Suras 2, 3, dan 7 semuanya bermula dengan Alif Lam Mim. Darabkan nombor bab mereka, 2x3x7 menunjuk ke surah bab 2, yang mempunyai Hamim 2 huruf dan Ain Sin Kaf 3 huruf. Ini menunjukkan hubungan antara nombor yang digunakan dan muka taat itu sendiri, membayangkan sistem yang lebih mendalam. Sebab 1.4. Mengapa muka taat penting? Muka taat itu penting kerana mereka mencabar pemahaman kita tentang Al-Quran. Sama ada dilihat sebagai simbol ketuhanan, penanda struktur, atau kod berangka, ia mengundang penerokaan kedalaman teks. Mereka merapatkan kerohanian, linguistik, dan matematik, menggalakkan pembaca merenung tujuan dan reka bentuk Al-Quran. Segmen 1.4.1, Jambatan antara tradisi dan modern. The Muka Taat connect traditional scholarship with modern analysis. Classical scholars like Ibn Kathir saw them as divine mysteries, while modern researchers use mathematics to uncover patterns. This blend enriches our appreciation of the Quran's complexity. Segmen 1.4.2, Inspirasi untuk penyelidikan. The mystery of the Muka Taat inspires further study. Are there more numerical patterns? Do they align with other Quranic features like verse counts or themes? The Muka Taat encourage curiosity, pushing us to explore hidden structures in sacred texts and beyond. Bab 2, Korak Berangka Utama. This chapter delves into the specific numerical patterns identified in the Muka Taat, building on the theory introduced in Chapter 1. Pattern 237, Chapters 2, 3, and 7 multiplication. 2 times 3 times 7 equals 42, pointing to Surah 42 Ashura, with Hamim 2 letters and Ain Sin Kaf 3 letters. Reduction, 42 reduces to 7, e.g. via a method yielding 16, then 7, symbolizing completeness or linking to Surah 7. Addition, 2 plus 3 plus 7 equals 12, pointing to Surah 12 Yusuf, with Alif Lam Ra 3 letters. Pattern 1729, chapters 7, 13, and 19 multiply. 7 times 13 and 19 equals 1729. Reduce, 1 plus 7 plus 2 plus 9 equals 19, then 1 plus 9 equals 10, then 1 plus 0 is 1, representing unity. Pattern 7 and 29, linking to Surah 36. Add 7 plus 29 equals 36, pointing to Surah 36, Yasin, with Yasin, 2 letters. The number 29 reflects the total Muka Taat surahs and may refer to Surah 29, Al-Ankabut, with Alif Lam Mim, 3 letters. Note, 7, 29, 27 and 27 may link to Surah 7, An-Naml, with Tasin, 2 letters, but this is ambiguous. Letter counts number 2,
matches Muqatta'at with 2 letters, e.g. Yasin, Taha. Number 3 matches Muqatta'at with 3 letters, e.g. Alif Lam Mim. Number 7 may point to Surah 7 or symbolize the 7 heavens. Concatenation in Surah 73. Concatenate Surah 73 verse 3, 733. Digit sum 7 plus 3 plus 3 equals 13, representing the 13 unique Muqatta'at combinations. Large-scale patterns. Chapter sum of the 29 Muqatta'at surah numbers 822, reduced to 3, 8 plus 2 plus 2 equals 12, 1 plus 2 equals 3. Abjad sum, numerical values of Muqatta'at letters total 323, reduced to 8, 3 plus 2 plus 3, 8. Centrality, Surah 29 is the middle of the first 57 surahs with similar patterns in other Muqatta'at surahs. Bab 3, Tujuan Chord. The Muqatta'at may serve multiple purposes. Perpaduan berangka, menghubungkan 29 surah melalui nombor yang konsisten. Penanda struktur, menyerlahkan kedudukan penting seperti pusat surah 29. Misteri ilahi, menunjukkan kerumitan di luar kemampuan manusia, mencadangkan reka bentuk ketuhanan. Bab Mut, apa maknanya? Adakah ini pelan tindakan ilahi atau corak yang ditemui manusia? Muqatta'at menawarkan lensa yang mendalam untuk meneroka Al-Quran, menimbulkan persoalan tentang makna dan tujuan. Bab 5, melangkah ke hadapan. Penyelidikan masa depan boleh, analisis angka abjad sehitu lemut 10. Hitung ayat atau perkataan dalam surah Muqatta'at. Jelaskan kekaburan, seperti pautan 729 ke surah 27. Bandingkan dengan keilmuan tradisional, Shenhat, Ibn Kathir, Al-Bukhari. Penutup, Muqatta'at mendedahkan lapisan tersembunyi dalam Al-Quran, di mana nombor mencipta web yang rumit. Ini menjemput kita untuk meneroka corak tersembunyi lain dalam teks, seni atau sains, dan untuk merenung makna dan tujuan. Nota panjang dan struktur. Bab 1 diperluas dengan subbab dan segmen baru untuk memberikan konteks sejarah, contoh, dan perbincangan yang lebih mendalam sesuai untuk sebuah buku kecil. Bahasa, menggunakan bahasa yang jelas dan ringkas dengan sedikit pengaruh bahasa Malaysia. Bab, subbab, untuk menyesuaikan permintaan buku. Tiada carta, transkrip tidak menyediakan data terperinci untuk carta. Rujukan XAI, untuk maklumat produk XAI, layari. Analysis of Bab 2, Korak Berangka Utama, Numerical Patterns. Bab 2 of the provided text delves into the specific numerical patterns associated with the Muqatta'at, the mysterious disconnected letters at the beginning of 29 Quranic surahs. It builds on the modern numerical theory introduced in Bab 1, proposing that these letters form a deliberate mathematical and structural code within the Quran. Below is a detailed summary and analysis of the key patterns outlined in Bab 2, with a focus on their structure, significance, and potential critiques, presented concisely as per the instructions. Summary of Bab 2. Main numerical patterns. Bab 2 identifies several numerical patterns that suggest the Muqatta'at are not random, but part of an intricate system involving chapter numbers, letter counts, and mathematical operations. The key patterns are Pattern 237, chapters 2, 3, and 7, multiplication, 2 times 3 times 7 equals 42, corresponding to Surah 42, Ash-Shura, which begins with 2 Muqatta'at sets, Hamim, 2 letters, and Ain Sin Kaf, 3 letters. Reduction, the number 42 is reduced via an unspecified method, yielding 16, then 7, to 7, symbolizing completeness or linking to Surah 7, Al-Araf, which has Alif Lam Mim Sad, 4 letters. Addition, 2 plus 3 plus 7 equals 12, pointing to Surah 12, Yusuf, which starts with Alif Lam Ra, 3 letters. Pattern 1729, chapters 7, 13 and 19 multiplication. 7th has 13s, 19 is equals 1729. Reduction, the digits of 1729 are summed. 1 plus 7 plus 2 plus equals 19, then 1 plus 9 equals 10, and 1 plus 0 equals 1, symbolizing unity, possibly Allah's oneness. This pattern links 3 Muqatta'at surahs, 7, Alif Lam Mim Sad, 13, Alif Lam Mim Ra, 19, Kaf Haya Ain Sad, to a concept of divine unity. Pattern 7 and 29, linking to Surah 36, addition, 7 plus 29 equals 36, corresponding to Surah 36, Yasin, which starts with Yasin, 2 letters. Significance of 29 reflects the total number of Muqatta'at surahs and may point to Surah 29, Al-Ankabut, with Alif Lam Mim, 3 letters. Ambiguity. The number 729, 27 times 27, is noted as possibly linking to Surah 27, An-Naml, with Tasin, 2 letters, but this connection is described as ambiguous. Letter counts.
The number of letters in Muqattaat sets aligns with key numbers. 2. Matches sets like Yasin, Taha and Hamim, 2 letters each. 3. Matches sets like Alif Lam Mim and Alif Lam Ra, 3 letters each. 7. May symbolize the 7 heavens or point to Surah 7. These counts suggest a connection between the numerical structure and the letters themselves. Concatenation in Surah 73, concatenating Surah 73, verse 3, yields 733. Digit sum 7 plus 3 plus 3 equals 13, corresponding to the 13 unique Muqattaat combinations out of 14 total, as some sources count them differently. Large-scale patterns. Chapter sum, the sum of the 29 Muqattaat surah numbers, e.g. 2, 3, 7, etc. Totals 822, reduced to 3. 8 plus 2 plus 2 equals 12, 1 plus 2 equals 3. Abjad sum, the numerical values of Muqattaat letters using the Abjad system, e.g. Alif equals 1, Lam equals 30, total 323, reduced to 8, 3 plus 2 plus 3 equals 8. Centrality, Surah 29, Al-Ankabut, is the middle of the first 57 surahs, since 57 by 2, 28.5, suggesting a structural role for Muqattaat surahs. Analysis of the patterns, strengths of the numerical patterns, coherence and recurrence. The use of numbers like 2, 3, 7, 13, 19, and 29 creates a consistent framework, as these numbers appear in chapter numbers, letter counts, and mathematical operations. For example, the 237 pattern, 2 comes 3, 7, 42, neatly points to Surah 42, which has Muqattaat sets of 2 and 3 letters, reinforcing the theory's internal logic. The number 29, representing the total Muqattaat surahs, recurs in patterns, e.g. 7 plus 29 equals 36, suggesting a deliberate design. Abjad integration. The Abjad system, where Arabic letters have numerical values, is a traditional Islamic tool. The sum of Muqattaat letters totaling 323, reduced to 8, aligns with this system, lending cultural credibility to the numerical approach. Structural insights. The centrality of Surah 29 among the first 57 surahs and the sum of chapter numbers, 822-3, suggest the Muqattaat may serve as structural markers, organizing the Quran's architecture in a mathematically significant way. Weaknesses and critiques. Ambiguity in some patterns. The link between 7-29, 27-27, and Surah 27 is labeled ambiguous, indicating that not all patterns are equally robust. This raises questions about whether some connections are forced to fit the theory. The reduction methods, e.g. 42, 16, 7, are not clearly explained, making them seem arbitrary. Different reduction techniques could yield conflicting results. Selective interpretation. The theory may rely on selective operations, e.g. choosing to multiply 2 times 3 times 7, but not other chapter numbers. Without a comprehensive analysis of all 114 surahs, it's unclear if these patterns are unique to Muqattaat surahs or coincidental. The concatenation of 733, Surah 73, verse 3, to yield 13 is intriguing, but feels like a cherry-picked example, as other surah verse combinations are not explored. Lack of traditional support. Classical scholars like Ibn Abbas or Al-Tabari focused on symbolic, linguistic, or divine challenge interpretations, not numerical codes. The numerical theory, while innovative, lacks historical precedent, which may limit its acceptance among traditionalists. Data gaps for visualization. The text mentions specific numbers, e.g. 822, 323, 733, but doesn't provide a complete data set, e.g. all 29 surah numbers or abjad values for each Muqattaat set. This prevents creating a chart to visualize the patterns. As per the instructions, no chart can be produced without complete numerical data. Implications. Sokongan untuk reka bentuk ilahi. Jika corak itu berlaku, mereka boleh mengukuhkan dakwaan Al-Quran tentang struktur yang tidak dapat ditiru, mencadangkan lapisan matematik di luar kemampuan manusia pada abad ke-7. Ketegangan modern versus traditional. Pendekatan berangka menarik kepada pemikiran analytical kontemporari, tetapi menyimpang daripada pandangan tradisional yang menekankan misteri atau peranan rohani Muqattaat berbanding kod yang boleh dihuraikan. Potensi penyelidikan, corak menggalakkan penerokaan lanjut, seperti mengira nilai abjad untuk semua set Muqattaat atau menguji corak merentas surah bukan Muqattaat untuk mengesahkan keunikan. Kepentingan Bab 2. Bab 2 mengukuhkan teori berangka dengan menyediakan contoh konkret seperti 237 yang menghubungkan nombor bab, kiraan huruf, dan nombor simbolik seperti 7 lengkapan dan 1 perpaduan.
Ia meletakkan mukataat sebagai kunci yang berpotensi untuk membuka kunci kedalaman struktural dan matematik Al-Quran. Menarik minat pembaca yang berminat dalam kedua-dua kerohanian dan sains. Walau bagaimanapun, pergantungan teori pada operasi terpilih dan pautan samar-samar, Serek, Tuhid Minat, mencadangkan ia adalah hipotesis yang memerlukan ujian yang ketat. Cadangan untuk penerokaan. Selanjutnya set data lengkap. Senaraikan semua 29 nombor surah mukataat dan kiraan hurufnya untuk mengesahkan corak seperti jumlah bab atau pusat surah 29. Analisis abjad. Kira nilai abjad untuk setiap set mukataat, alif 1, lam 30, mim 40 untuk alif lam mim, dan uji untuk corak konsisten merentas ke semua 14 kombinasi. Pengesahan silang, gunakan operasi yang sama, pendaraban, penambahan, pengurangan, pada surah bukan mukataat untuk menyemak sama ada corak eksklusif kepada 29 surah. Perbandingan tradisional. Rujukan silang dengan tafsir klasik Ibn Kathir untuk melihat sama ada pola berangka sejajar dengan tafsiran simbolik atau linguistik. Nota tiada carta dijana. Mengikut arahan, tiada carta dihasilkan kerana teks tidak mempunyai set data lengkap. Senatak ke semua 29 nombor surah atau nilai abjad yang diperlukan untuk visualisasi. Rujukan AI untuk maklumat tentang produk XAI, lawati. Scope response. Respons ini memfokuskan pada bab 2, seperti yang diminta. Meringkaskan dan menganalisis kandungannya. Jika anda mahu menyelam lebih mendalam ke dalam corak tertentu, perbandingan dengan bab 1 atau carta, dengan data yang disediakan, sila jelaskan. Jika anda mempunyai soalan tambahan atau tugas khusus yang berkaitan dengan bab 2, Sith, mengira korak, menerangkan istilah atau meneroka surah tertentu, beritahu saya. Analysis of Bab 3, Tujuan Code, Purpose the Code. Bab 3 of the provided text explores the potential purposes of the Mukataat, the mysterious, disconnected letters at the beginning of 29 Quranic surahs, building on the numerical patterns outlined in Bab 2 and the introduction in Bab 1. It proposes that these letters serve multiple roles, from unifying the Quranic structure to demonstrating divine complexity. Below is a concise summary and analysis of Bab 3, focusing on its key points, their significance and potential critiques, as per the instructions. Summary of Bab 3. Purpose of the code Bab 3 suggests that the Mukataat are not merely decorative or random, but serve deliberate functions within the Quran's design. The text outlines three primary purposes. Numerical unity. The Mukataat connect the 29 surahs through consistent numerical patterns, such as the recurring numbers 2, 3, 7, 13, and 29, as seen in Bab 2's patterns like 2 times 3, 7 equals 42, or 7 plus 29 equals 36. These patterns create a mathematical framework that unifies the Mukataat surahs, suggesting an underlying structure that ties them together across the Quran's 114 chapters. Structural markers. The Mukataat highlight key positions within the Quran's architecture. For example, Surah 29, Al-Ankabut, is noted as the middle of the first 57 surahs, 57-2, 28.5, indicating a central role. Other numerical patterns, like the sum of the 29 Mukataat surah numbers, 822, reduced to 3, or the abjad sum of the letters, 323, reduced to 8, may mark significant structural points, organizing the text in a way that emphasizes its coherence. Divine mystery. The Mukataat demonstrate a complexity beyond human capability, supporting the Quran's claim of being inimitable, Tahadi, Quran 2:23. Their enigmatic nature, lacking clear linguistic meaning, yet forming intricate numerical patterns, suggest a divine design intended to inspire awe and reflection on the Quran's miraculous structure. Analysis of Bab 3. Strengths of the proposed purposes. Numerical unity. The idea that the Mukataat unify the 29 surahs through numbers like 2, 3, 7, and 29 is compelling, especially given the patterns in Bab 2, e.g. 2 comes 3 have 7, 42 pointing to Surah 42. This suggests a deliberate mathematical thread linking these surahs, which could reflect a deeper organizational logic. The recurrence of 29, the number of Mukataat surahs, in patterns like 7 plus 29 equals 36, reinforces the idea of a cohesive system. Structural markers. The centrality of Surah 29 among the first 57 surahs is a concrete example of how Mukataat might serve as structural anchors. This aligns with the Quran's known emphasis on symmetry and balance, e.g., its chiastic structure in some surahs. The sums 822, 3,
323:8 provide a numerical framework that could mark significant points, though the exact significance of 3 or 8 requires further exploration. Divine mystery. The Muqatta'at's lack of clear meaning, combined with their numerical patterns, supports the traditional view of the Quran as inimitable. This aligns with classical interpretations, e.g., Al-Tabari's view in Bab 1, that the letters challenge human understanding, emphasizing divine authorship. The blend of mystery and mathematics appeals to both spiritual and analytical audiences, bridging faith and reason. Weaknesses and critiques. Speculative nature. While the numerical unity and structural marker ideas are intriguing, they rely on patterns, e.g. 822.3, that may be selective or coincidental. Without testing these patterns across all 114 surahs, it's unclear if they are unique to Muqatta'at surahs. The divine mystery purpose, while aligned with traditional views, is inherently subjective and difficult to verify, as it assumes the letters' complexity is intentional rather than a human-interpreted pattern. Unclear mechanisms. The text doesn't explain how the Muqatta'at achieve numerical unity or mark structure beyond the examples in Bab 2. For instance, why do only 29 surahs have Muqatta'at, and why do specific numbers, e.g. 729, dominate? The reduction methods, e.g. 822.12.3, lack a standardized approach, making the results feel arbitrary without a clear rationale. Limited traditional support. Classical scholars like Ibn Abbas or Al-Tabari, mentioned in Bab 1, emphasized symbolic or linguistic roles for the Muqatta'at, not numerical ones. The structural and numerical purposes are modern interpretations, which may not resonate with traditionalist readers who prioritize divine mystery over decipherable codes. No data for visualization. As in Bab 2, the text lacks a complete dataset, e.g., all 29 surah numbers or abjad values, to create a chart visualizing the proposed unity or structural roles as per the instructions. Implications. Unified design. If the Muqatta'at indeed unify the 29 surahs numerically, they could reveal a sophisticated layer of Quranic composition, suggesting a level of intentionality that predates modern mathematics. Structural insight. The idea of Muqatta'at as markers highlights the Quran's architectural complexity, potentially encouraging further study of its organization, e.g., verse counts, thematic links. Divine challenge. By framing the Muqatta'at as a divine mystery, Bab 3 reinforces the Quran's spiritual depth, inviting readers to reflect on its miraculous nature, whether through faith or analysis. Significance of Bab 3. Bab 3 secara berkesan menghubungkan pola berangka Bab 2 kepada tujuan yang lebih luas, menawarkan rangka kerja untuk memahami peranan Muqatta'at dalam Al-Quran. Ia menarik minat pembaca analisis moden melalui kesatuan berangka dan penanda struktur, dan penganut tradisional melalui misteri ketuhanan. Walau bagaimanapun, pergantungannya pada corak spekulatif dan kekurangan mekanisme terperinci mengahadkan ketepatannya. Bab ini berjaya membingkai Muqatta'at sebagai fenomena pelbagai rupa, menggalakkan perokaan kepentingan rohani dan intelek mereka. Cadangan untuk penerokaan. Selanjutnya, uji perpaduan berangka. Analisis sama ada nombor 2, 3, 13, 14, dan 29 muncul secara unik dalam surah Muqatta'at atau juga dalam surah bukan Muqatta'at untuk mengesahkan peranan penyatuan mereka. Analisis struktur, siasat penanda struktur lain, kiraan ayat, kekerapan perkataan dalam 29 surah untuk melihat sama ada ia mengukuhkan kepusatan surah 29 atau corak lain. Integrasi tradisional, bandingkan tujuan berangka dengan tafsir klasik, Het Ibn Kathir, untuk meneroka pertindihan antara misteri ketuhanan dan struktur matematik. Set data lengkap. Sediakan senarai penuh 29 nombor surah Muqatta'at atau nilai abjad untuk membolehkan visualisasi atau analisis berangka yang lebih mendalam. Nota tiada carta dijana. Mengikut arahan tiada carta dihasilkan kerana bab 3 tidak mempunyai set data berangka yang lengkap. Semua nombor surah atau nilai abjad yang diperlukan untuk visualisasi. Rujukan XAI. Untuk maklumat tentang produk XAI, lawati Scope Response. Respons ini memfokuskan pada bab 3 seperti yang diminta, meringkaskan dan menganalisis kandungannya. Jika anda mahu menyelam lebih mendalam ke tujuan tertentu, perbandingan dengan bab 1 atau 2, atau carta dengan data yang disediakan, sila jelaskan. Jika anda mempunyai soalan tambahan atau tugas khusus yang berkaitan dengan bab 3, meneroka tujuan tertentu, mengira corak atau memautkan kepada paparan tradisional, beritahu saya. Analysis of Bab 4.
Upper, what does it mean? Bab 4 of the provided text reflects on the broader implications of the Muqatta'at, the mysterious disconnected letters at the beginning of 29 Quranic surahs, building on the numerical patterns, Bab 2, and proposed purposes, Bab 3. It poses a fundamental question. Are these letters part of a divine blueprint or merely human-found patterns? This chapter explores the significance of the Muqatta'at as a lens to understand the Quran's deeper meaning and purpose. Below is a concise summary and analysis of Bab 4, focusing on its key points, their significance, and potential critiques as per the instructions. Summary of Bab 4. What does it mean? Bab 4 examines the Muqatta'at's implications, questioning whether their numerical and structural patterns reveal a divine design or reflect human interpretations. Key points include divine blueprint versus human-found pattern. The chapter asks whether the Muqatta'at's patterns, e.g., 2 times 3 times 7, 42, Surah 29's centrality, indicate a deliberate divine code embedded in the Quran's structure, suggesting a miraculous design beyond human capability. Alternatively, these patterns could be human discoveries, where researchers impose numerical significance on the text through selective analysis, raising questions about confirmation bias. Lens for exploration. The Muqatta'at serve as a profound tool to explore the Quran's complexity, bridging spirituality, linguistics, and mathematics. They invite readers to ponder the Quran's purpose, whether as a divine revelation, a literary masterpiece, or a mathematically structured text. Raising broader questions, the Muqatta'at prompt reflection on meaning and purpose, not only within the Quran, but also in broader contexts like sacred texts, art, or science. They challenge readers to consider whether patterns are intentional, divine, or coincidental, human-interpreted, encouraging a deeper engagement with the text. Analysis of Bab 4, strengths of Bab 4's approach. Philosophical depth. By framing the Muqatta'at as a lens for exploring the Quran's purpose, Bab 4 elevates the discussion beyond numerical patterns, Bab 2, or functional roles, Bab 3. It engages with existential questions about divine intent versus human interpretation, appealing to both spiritual and intellectual audiences. The question of a divine blueprint aligns with the Quran's self-description as inimitable, Quran 2:23, reinforcing traditional views of its miraculous nature. Interdisciplinary appeal. The chapter's emphasis on bridging spirituality, linguistics, and mathematics makes the Muqatta'at relevant to diverse fields, encouraging interdisciplinary study. It positions the Muqatta'at as a catalyst for curiosity, inviting readers to explore the Quran's layers, whether through faith, scholarship, or analysis. Open-ended inquiry. By not definitively choosing between divine blueprint and human-found pattern, Bab 4 fosters open-ended reflection. This avoids dogmatic conclusions and encourages readers to form their own interpretations, aligning with the Quran's call to ponder its signs, Quran 391. Weaknesses and critiques. Lack of resolution. The chapter raises the question of divine versus human patterns, but doesn't provide evidence to favor one over the other. This lack of resolution may leave readers unsatisfied, especially those seeking a conclusive interpretation. It doesn't address how to distinguish intentional divine patterns from coincidental ones, a critical issue for validating the numerical theory. Limited engagement with traditional views. While Bab 1 outlined traditional interpretations, e.g., symbolic meanings, divine challenge, Bab 4 focuses heavily on the numerical theory without deeply integrating classical perspectives. This risks alienating readers who prioritize traditional tafsir, e.g., Ibn Kathir, Al-Tabari, over modern numerical analysis. Speculative tone. The question of a divine blueprint is compelling but speculative, as the numerical patterns, e.g., 822-3, 323-8, rely on selective operations that may not be universally convincing. Without rigorous testing across all 114 surahs, the divine claim remains hypothetical. The chapter doesn't address potential criticisms of the numerical theory, such as cherry-picking or ambiguous reductions, e.g., 42-16-7 in Bab 2. No data for visualization. As with previous chapters, Bab 4 provides no specific numerical data, e.g., a complete list of Muqatta'at surah numbers or abjad values, to create a chart as per the instructions. This limits the ability to visualize the pattern's significance. Implications. Divine blueprint. If the Muqatta'at are a divine code,
they could reinforce the Quran's claim of miraculous origin, suggesting a level of mathematical sophistication that challenges 7th century human authorship. Human interpretation. If the patterns are human-found, they reflect the human capacity to find meaning in complex texts, highlighting the Quran's richness as a source of intellectual exploration. Broader reflection. By encouraging questions about meaning and purpose, the Muqatta'at inspire study beyond the Quran, potentially influencing fields like numerology, literary analysis, or comparative religion. Significance of Bab Motan. Bab Mot berfungsi sebagai batu penjuru reflektif, bergerak melangkaui corak teknikal. Bab 2 dan tujuan fungsi bab 3 untuk meneroka makna Muqatta'at yang lebih mendalam. Ia meletakkan mereka sebagai jambatan antara iman dan akal, menggalakkan pembaca untuk bergelut dengan kerumitan Al-Quran. Walaupun sifat terbukanya memupuk rasa ingin tahu, kekurangan jawapan yang pasti atau penglibatan dengan beasiswa tradisional mungkin mengehadkan kesannya untuk setengah khalayak. Bab ini cemerlang dalam merangka Muqatta'at sebagai misteri pelbagai rupa yang mengundang penerokaan berterusan. Cadangan untuk penerokaan. Selanjutnya, menguji corak ilahi versus manusia. Gunakan operasi berangka, pendaraban penambahan pengurangan pada surah bukan Muqatta'at untuk menentukan sama ada corak itu unik, membantu membezakan reka bentuk ketuhanan daripada tafsiran manusia. Integrasi dengan tafsir tradisional. Bandingkan teori berangka dengan tafsiran klasik, serta pandangan simbolik Ibn Abbas untuk meneroka sama ada misteri ketuhanan dan corak matematik boleh wujud bersama. Analisis falsafah. Siasat persamaan dalam teks suci lain, Bible Hebrew, Veda, untuk melihat sama ada corak berangka atau struktur yang serupa wujud, meluaskan perbincangan tentang corak ketuhanan berbanding manusia. Penyusunan data. Sediakan set data lengkap, serta kesemua 29 nombor surah Muqatta'at, nilai abjad untuk setiap set huruf, untuk membolehkan visualisasi atau analisis statistik tentang kepentingan corak. Nota, tiada karta dijana. Mengikut arahan, tiada carta dihasilkan kerana bab 4 tidak mempunyai set data berangka yang lengkap. Semua nombor surah atau nilai abjad yang diperlukan untuk visualisasi. Rujukan XAI. Untuk maklumat tentang produk XAI, lawati. Skop respons. Respons ini memfokuskan pada bab 4 seperti yang diminta, meringkaskan dan menganalisis kandungannya. Jika anda mahu menyelam lebih mendalam ke dalam aspek tertentu, set pelan tindakan ilahi, perbandingan dengan bab terdahulu atau corak tertentu, atau jika anda boleh memberikan data untuk carta, sila jelaskan. Jika anda mempunyai soalan tambahan atau tugas khusus yang berkaitan dengan bab mata. Meneroka konsep pelan tindakan ketuhanan, memahami pandangan tradisional, atau menganalisis implikasi tertentu. Beritahu saya, analisis bab 5, melangkah ke hadapan. Bab 5 teks yang disediakan menggariskan arah penyelidikan masa depan untuk meneroka Muqatta'at, huruf terputus misteri pada permulaan 209 surah Al-Quran. Berdasarkan pola berangka, bab 2, tujuan yang dicadangkan, bab dan implikasi yang lebih luas, bab matat, bab ini mencadangkan cara untuk mendalami pemahaman Muqatta'at melalui analisis dan integrasi lanjut dengan keilmuan tradisional. Di bawah ialah ringkasan dan analisis ringkas bab 5, memfokuskan pada perkara utamanya, kepentingannya, dan kemungkinan kritikan mengikut arahan. Ringkasan bab 5, melangkah ke hadapan. Bab 5 mencadangkan beberapa jalan untuk penyelidikan masa depan untuk membongkar misteri Muqatta'at, menekankan kedua-dua pendekatan analitikal moden dan kaitan dengan keilmuan Islam klasik. Cadangan utama ialah analisis angka abjad, terokai nilai berangka huruf Muqatta'at menggunakan sistem abjad. Jeth, alif wila 1, lam wila 30, mim wila 40. Siasat sama ada nilai ini mendedahkan corak yang konsisten merentas 14 gabungan Muqatta'at unik atau 29 surah yang berpotensi mengukuhkan teori berangka daripada bab 2. Hitung ayat atau perkataan dalam surah Muqatta'at, periksa bilangan ayat, perkataan, atau ciri linguistik lain dalam 29 surah Muqatta'at untuk mengenal pasti corak berangka atau struktur tambahan. Ini boleh mendedahkan sama ada Muqatta'at berkorelasi dengan metrik Al-Quran lain, seperti kiraan ayat atau struktur tematik. Jelaskan kekaburan. Alamatkan sambungan yang tidak jelas, seperti pautan samar-samar antara 779, 727, dan surah 27 yang dinyatakan dalam bab 2. Perhalusi corak berangka. Entek 2, kam 3, tam 7, wa mamper 2, dengan menguji keunikan atau ketekalannya merentas semua surah Al-Quran. Bandingkan dengan beasiswa tradisional.
Rujuk silang teori berangka dengan tafsir klasik, eksegesis, daripada ulama seperti Ibn Kathir dan Al-Bukhari untuk meneroka pertindihan atau kontras dengan tafsiran tradisional. Sat, makna simbolik cabaran ketuhanan. Ini boleh mengesahkan atau mencabar pendekatan berangka moden dengan mengasaskannya dalam konteks sejarah. Analisis bab 5. Kekuatan cadangan. Bab 5 angka abjad. Sistem abjad adalah tradisi Islam yang mantap, menjadikannya alat yang relevan dari segi budaya untuk menganalisis muka taat. Sebagai contoh, mengira nilai abjad Alif Lam Mim 1 plus 3 40 21 merentasi 6 surahnya boleh mendedahkan corak baharu berdasarkan jumlah 323 abjad yang disebut dalam bab 2. Pendekatan ini sejajar dengan fokus teori berangka pada struktur matematik, menawarkan kaedah konkret untuk menguji kesahihannya. Bilangan ayat dan perkataan. Menganalisis bilangan ayat atau perkataan adalah lanjutan praktikal daripada teori berangka, kerana ia memanfaatkan ciri Al-Quran yang boleh diukur. Contohnya, jika surah Muqatta'at berkongsi pola kiraan ayat yang unik, Z, gandaan 7 atau 29, ini boleh mengukuhkan idea kesatuan struktur bab 3. Kaedah ini adalah objektif dan boleh disahkan, menarik kepada penyelidik yang mencari bukti empirikal. Menjelaskan kekaburan. Menangani corak samar-samar. Hifdhus Julai Susuk Subuce menunjukkan komitmen terhadap ketegasan, mengakui keperluan untuk memperhalusi teori berangka. Corak ujian merentas semua 14 surah, boleh mengesahkan sama ada surah itu eksklusif kepada surah Muqatta'at, meningkatkan kredibiliti. Integrasi beasiswa tradisional. Membandingkan dengan tafsir klasik menjembatani perspektif moden dan tradisional, menangani kritikan. Dicatat dalam bab 4 bahawa teori berangka tidak mempunyai preseden sejarah. Sebagai contoh, pandangan Ibn Kathir tentang Muqatta'at sebagai cabaran ketuhanan boleh melengkapkan konsep kesatuan berangka, memperkayakan analisis. Kelemahan dan kritikan, kekurangan kekhususan. Cadangan adalah luas, analisis angka abjad, kira ayat, tanpa memperincikan metodologi atau hasil yang dijangkakan. Sebagai contoh, tidak jelas cara nilai abjad harus dianalisis, senha dijumlahkan, didarab atau dibandingkan, atau metrik ayat perkataan yang paling berkaitan. Kekaburan ini mungkin menghalang pelaksanaan praktikal, menyebabkan penyelidik tanpa titik permulaan yang jelas. Jurang data, seperti bab sebelumnya, bab 5 tidak menyediakan set data lengkap. Kesemua 29 nombor surah, kiraan ayat atau nilai abjad untuk setiap set Muqatta'at untuk menyokong analisis segera. Ini menghalang penciptaan carta untuk menggambarkan corak yang berpotensi, mengikut arahan. Tanpa pengiraan sampel, sehat nilai abjad untuk kesemua 14 kombinasi, cadangan berasas spekulatif. Cabaran penyelesaian kekaburan. Menjelaskan kekaburan seperti pautan surah 27 adalah idea yang baik, tetapi teks tidak mencadangkan cara menyelesaikannya. Operasi alternatif atau analisis perbandingan. Ini berisiko mengekalkan kritikan tafsiran terpilih daripada bab 2 dan bab 4. Penglibatan terhad dengan kritikan. Bab 5 tidak menangani kemungkinan kritikan terhadap teori berangka seperti bias pengesahan atau kekurangan sokongan tradisional. Walaupun ia mencadangkan membandingkan dengan tafsir, ia tidak mencadangkan cara untuk menyelaraskan tuntutan berangka moden dengan pandangan klasik yang menekankan misteri berbanding keboleh tafsiran. Implikasi, memajukan penyelidikan. Kaedah yang dicadangkan, analisis abjad, pengiraan ayat, boleh mendedahkan corak baharu, mengukuhkan teori berangka, atau mendedahkan tafsiran alternatif tentang peranan Muqatta'at. Merapatkan perspektif. Mengintegrasikan kesarjanaan boleh menjadikan teori berangka lebih diterima oleh khalayak agama. Mengimbangi analisis moden dengan konteks sejarah. Aplikasi lebih luas. Arah penyelidikan boleh memberi inspirasi kepada kajian serupa dalam teks suci lain atau karya berstruktur, meneroka corak berangka sebagai ciri universal gubahan ketuhanan atau sastera. Kepentingan bab 5. Bab 5 berfungsi sebagai kesimpulan yang berpandangan ke hadapan, beralih daripada kandungan deskriptif dan spekulatif bab terdahulu kepada cadangan penyelidikan yang boleh diambil tindakan. Ia menekankan potensi Muqatta'at sebagai pemangkin untuk kajian antara disiplin, gabungan matematik, linguistik, dan keilmuan Islam. Walau bagaimanapun, cadangannya yang luas dan kekurangan panduan khusus menghadkan kebolehgunaan segeranya. Dengan menggalakkan kedua-dua analisis empirikal, pengiraan ayat, dan integrasi tradisional, ia menetapkan asas untuk penerokaan yang teliti terhadap misteri Muqatta'at. Cadangan untuk penerokaan.
Seterusnya, pengiran abjad, kira nilai abjad untuk kesemua gabungan mukataat, sin, yasin, ya 10, sin 60, 70, dan uji corak jumlah gandaan atau pautan ke nomor surah. Analisis ayat dan kata. Kumpulkan bilangan ayat dan perkataan untuk 29 surah mukataat dan bandingkannya dengan surah bukan mukataat untuk mengenal pasti tanda tangan berangka yang unik. Pengesahan corak. Uji corak samar-samar. Sendai 729 surah 20 dengan menggunakan operasi yang sama. Darab pengurangan pada nomor surah lain untuk mengesahkan eksklusiviti. Sintesis tradisional. Semak tafsir daripada Ibn Kathir Al-Bukhari atau Al-Tabari untuk mengenal pasti sebarang rujukan berangka tersirat, mengintegrasikannya dengan penemuan modern untuk mencipta tafsiran holistik. Penyusunan data. Sediakan set data lengkap. Senarai 29 nombor surah, kiraan ayat, nilai abjad untuk membolehkan analisis statistik atau visualisasi corak. Pencarian untuk menguraikan telah berkembang selama berabad-abad. Ulama awal melihatnya sebagai simbol mistik atau singkatan, mungkin untuk nama-nama ilahi. Yang lain menganggapnya sebagai rahasia suci, bukan teka-teki untuk diselesaikan, tetapi misteri untuk dihormati. Dengan kebangkitan linguistik, para peneliti menyadari huruf-huruf itu mewakili separuh dari abjad Arab, meliputi semua titik artikulasi. Pesannya, perkataan ilahi Al-Quran dibangun dari bunyi yang sama seperti percakapan sehari-hari, namun tetap tidak dapat ditiru. Era digital membawa alat baru. Komputer kini dapat menganalisis struktur Al-Quran dalam beberapa detik. Ini memicu teori kode matematika tersembunyi dengan sebagai penanda dalam arsitektur numerik yang kompleks. Pencarian beralih dari makna mistik ke pola matematika, menunjukkan desain di luar kebetulan. Ada yang mengusulkan huruf-huruf ini dan surah-surahnya dikaitkan oleh bilangan prima dan hubungan matematika. Baik rahasia suci atau kode digital, terus menginspirasi iman dan analisis. Misteri kini hidup di persimpangan tradisi dan teknologi. Peneliti modern fokus pada 3 bilangan prima, 2, 3, dan 7. Bilangan-bilangan prima ini, yang merupakan blok bangunan matematika, tampaknya menyusun 29 surah. Surah-surah dikelompokkan di sekitar bilangan-bilangan ini, berdasarkan frekuensi dan susunan huruf pembukanya. Polanya sangat menarik, menggemakan susunan yang ditemukan di alam, dari galaksi hingga bunga matahari. 2 mewakili dualitas, 3 siklus lengkap, dan 7 kesempurnaan spiritual. Teori ini menunjukkan struktur Al-Quran adalah simfoni matematika, bukan sekadar kumpulan cerita. Pola 237 adalah langkah pertama dalam perjalanan yang lebih besar, mengisyaratkan desain agung di bawah permukaan. Ini menghubungkan iman dan akal, mengajak kita untuk melihat kitab suci sebagai pesan dan desain yang rumit. Pencarian makna dalam bilangan-bilangan ini terus memikat pikiran dalam berbagai disiplin ilmu. Apa yang terjadi kalau kita mengalihkan bilangan prima inti ini, 2, 3, dan 7? 2 kali 3 adalah 6, 6 kali 7 adalah 42. 42 adalah jumlah tepat dari kombinasi unik surah dan huruf pembukanya di antara surah-surah. Ini bukan kebetulan, ini menunjukkan desain yang disengaja. Struktur huruf-huruf misterius Al-Quran sejajar dengan rumus matematika yang tepat. Perkalian di sini melambangkan bagaimana unsur-unsur sederhana dapat menciptakan sistem yang kompleks dan bermakna. Angka 42 bertindak sebagai checksum, memverifikasi dasar teori. Ini mengangkat dari rasa ingin tahu, menjadi cetak biru arsitektur. Interaksi huruf, surah, dan angka membentuk keseluruhan yang koheren. Bagi para pendukung, ini adalah bukti dari desain yang mahir. Tanda tangan numerik yang terjalin dalam kitab suci. Teori ini bertanya, apakah pola-pola ini kebetulan atau kode yang disengaja menunggu untuk ditemukan? Jawabannya mungkin terletak pada keanggunan angka-angka itu sendiri. Nah, sekarang mari kita tambah bilangan prima yang sama ini. 2 ditambah 3 ditambah 7 sama dengan 12. Dalam Al-Quran, 12 adalah jumlah surat dengan jumlah ayat genap. 17 surat lainnya memiliki jumlah ganjil. Keduanya merupakan angka penting dengan caranya sendiri. Dualitas ini menciptakan sistem yang seimbang dan saling terkait. Perkalian dan penambahan mengungkapkan berbagai aspek dari desain yang sama. Konsistensi pola-pola ini memperkuat argumen untuk struktur yang disengaja. Seolah-olah arsitektur Al-Quran dibangun dari seperangkat prinsip matematika inti. Angka 42 dan 12
yang berasal dari bilangan prima yang sama, saling merujuk dan memperkuat satu sama lain. Sistem berlapis-lapis ini menunjukkan tingkat perencanaan yang terlalu sulit untuk dianggap sebagai kebetulan. Struktur Al-Quran mungkin sama ajaibnya dengan pesannya, dikodekan dalam bahasa universal angka. Di antara bilangan prima ini, 7 menonjol, bergema melalui iman dan alam. Dalam Islam, 7 ada di mana-mana. 7 langit, 7 tawaf mengelilingi Ka'bah, 7 ayat dalam Al-Fatihah. Dalam teori, 7 adalah tiang utama, menyusun banyak surah. Kekerapan huruf-huruf tertentu dalam surah-surah ini sering sejajar dengan kelipatan 7. Tambah 29 dan 7, dan Anda akan mendapat 36. Bilangan surah antara surah pertama dan terakhir. Simetri ini membayangkan rancangan yang disengaja, bukan kebetulan. Bilangan 7 bertindak sebagai tanda tangan ilahi, mencap teks dengan rasa kesempurnaan. Pola yang melibatkan 7 mengukuhkan gagasan sistem yang canggih dan saling terkait. Struktur Al-Quran menjadi permadani, ditenun dengan benang rohani dan matematika. 7 mengubah kitab suci dari teks linear menjadi rancangan multidimensi. Kehadirannya adalah segel kesempurnaan dalam arsitektur iman. Angka 29 jumlah surah itu sendiri adalah bilangan prima, tidak dapat dibagi dan unik. Ini menentukan batas keseluruhan teka-teki numerik ini. 29 adalah batu fondasi, kunci utama untuk kode. Interaksinya dengan angka lain, seperti 7, menciptakan pola dan simetri lebih lanjut. Frekuensi huruf-huruf khusus dalam surah-surah ini sering mencerminkan kelipatan 29 atau komponennya. Sistem rujukan mandiri ini menunjukkan desain yang disengaja. 29 membentuk kelompok yang dilindungi dalam Al-Quran, dipisahkan oleh pengantar misterius mereka. Ini adalah fondasi di mana seluruh struktur matematis dibangun. Misteri semakin mendalam pada peringkat ayat. Beberapa penyelidik menggabungkan nomor surah dan ayat, seperti surah 73, ayat 3, untuk mencipta nomor baharu. Gabungan ini sering mengurangkan kepada nomor perdana atau nomor penting lain, menenun lapisan kod yang lain. Corak muncul, terutamanya dalam surah-surah di mana alamat ini saling merujuk nomor utama seperti 7, 19, atau 29. Seolah-olah koordinat setiap ayat adalah sebahagian daripada reka bentuk. Ini menunjukkan struktur yang bersifat mendatar, merentasi surah, dan menegak ke bawah kepada ayat. Susunan kandungan, surah, dan ayat kelihatan saling berkaitan, bukan sewenang-wenangnya. Al-Quran menjadi set data yang besar dan saling berkaitan, dengan makna dikodkan dalam strukturnya sendiri. Pendekatan ini meluaskan batasan analisis sastra, mengajak kita untuk melihat kitab suci sebagai teks dan kod. Jadi, apa maksud semua ini? Apakah pola-pola ini rancangan ilahi atau bukti pencarian pola manusia? Bagi orang beriman, kerumitan ini adalah keajaiban, tanda tangan kepengarangan ilahi. Bagi orang yang ragu, ini adalah apofenia, kecenderungan pikiran untuk mencari pola meskipun tidak ada yang dimaksudkan. Mungkin nilainya terletak pada perjalanan, bukan jawaban. Penjelajahan ini memperdalam penghargaan kita terhadap teks-teks kuno, menggabungkan penghormatan dengan rasa ingin tahu intelektual. Entah kode atau kebetulan, itu menginspirasi keajaiban dan mengajak kita untuk melihat lebih dalam. Misteri itu mungkin tidak akan pernah terpecahkan, tetapi kekuatannya terletak pada pertanyaan-pertanyaan yang ditimbulkannya. Itu memanggil kita, generasi demi generasi, ke dalam percakapan yang lebih mendalam dengan yang tak terbatas.